أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudzakarah perbincangan perkongsian ilmu daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada perbahasan ataupun pada kata musannif fahfaz lisanaka min samaniyah, maka jagalah kamu lidah kamu daripada 8 perkara. Fahfaz lisanaka min samaniyatin. Al-awwalu al-kadhibu ataupun al-kadhibu, al-kadhibu ataupun al-kidhibu. Boleh baca dua kaf tu, al-kadhibu ataupun al-kidhibu. Fahfaz minhu lisanaka fil jiddi wal hazli wa la tu'awwid lisanaka al-kadhiba hazlan fayatada'a ila al-jiddi wal kadhibu min ummahatil kaba'ir. Jadi Al-Imam Al-Ghazali sebut, jagalah lidah kamu daripada 8 perkara. Yang pertama, jaga lidah kamu daripada al-kadhib, bercakap bohong, menipu. Jagalah lisan kamu daripada menipu itu, sama ada fil jiddi, mana menipu sungguh, tak, wal hazli ataupun menipu dengan niat bergurau. Jadi Imam Ghazali pesan, menipu ni jangan buat, sama ada memang kamu nak menipu sungguh ataupun kamu nak bergurau. Bukan nak menipu, nak bergurau member, nak boleh bersuka-suka. Wala tu'awwid lisanaka al-kadhiba hazlan, jangan biasakan lidah kamu dengan menipu walaupun dengan cara bergurau. Sebab apa? Fayatada'a ilal jiddi, takut bila biasa menipu dengan niat bermain, lama-lama memang menipu sungguh. Tak, tu. Wal kadhibu min ummahatil kaba'ir, dan menipu itu termasuk di bawah ibu kepada dosa-dosa besar. Thumma innaka idza urifta bidzalika saqatat adalatuk wa thiqatu biqaulika wa tazdarika al-a'yunu wa tahtaqiruka. Kemudian bila kamu ni dikenali sebagai orang yang kaki sembang, kaki lipat, kuat menipu, tak, saqatat adalatuk, maka akan gugurlah keadilan kamu. Kalau kamu buat penyaksian pun, penyaksian kamu ditalak. Penyaksian contoh nampak anak bulan ke, untuk isbatkan Ramadan, penyaksian kamu akan ditalak. Wa tazdarikal a'yunu wa tahtaqiruk, dan manusia akan menghina ataupun tazdarik ni makna dia apa? Anggap kamu ni tak ada nilai. Sebab apa? Sebab mau menipu orang. Wa tahtaqiruk maksud dia orang akan hina kamu lah. Sebab sikap kamu suka cakap bohong. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsika fanzur ila kadhibi ghayrika wa ila nafrati nafsika anhu wa istihqarika li sahibihi wa istiqbahika lah. Imam Ghazali sebut, kalau kamu nak tahu jeleknya menipu tak daripada diri kamu, maka kamu tengoklah bila mana orang lain menipu. Jadi Imam Ghazali sebut, cara kamu nak tahu menipu itu jelek bila mana keluar daripada diri kamu, tak yasdur min nafsik, maka Imam Ghazali sebut, tengok kalau kawan kamu yang menipu. Kawan kamu Zaid minan nas menipu, macam mana kamu tak sukanya dia, kamu hinanya dia, kamu anggap dia ni orang yang jahat, orang yang jelek, tak, orang yang bodoh. Okey. Jadi itu cara dia. Imam Ghazali sebut cara nak tahu
jeleknya sifat kadhib tu, bila mana keluar daripada diri kita, kita tengok kalau sifat kadhib tu keluar daripada diri orang lain yang menipu, kita anggap benda tu jelek, benda tu jijik, benda tu jahat. Samalah orang lain bila dia dapati kita menipu orang lain. Wa kadzalika faf'al fi jami' uyubi nafsika fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairik. Begitulah kamu lakukan pada semua aib-aib kamu. Kamu tidak akan tahu aib kamu melainkan bila kamu takdirkan aib itu ada pada orang lain. Boleh? Tu. Famastaqbahtahu min ghairik yastaqbihuhu ghairuka minka la mahalah. Apa-apa barang atau apa-apa sikap, sifat yang kamu tak suka, kamu anggap ianya hodoh, ianya buruk daripada orang lain, maka orang lain pun akan anggap perkara yang sama bila kamu bersifat dengan sifat tersebut. Perkara ini pasti dan tidak ada ragu-ragu lagi lah. Kemudian dalam syarah tu, Syekh Nawawi Bantani, dia sebut apa? Dia sebut percakapan ini ialah wasilah kepada maqasid, kepada tujuan. Maka faqullu maqsudin mahmud yumkinu tawassulu ilaihi bisidqi wal kadhib jami'an fal kadhibu fihi haram li adamil hajati ilaih. Setiap perkara yang boleh dicapai, setiap perkara yang baik yang boleh dicapai dengan cara menipu dan dengan cara bercakap benar, maka ketika itu perkara itu jelas haram. Kalau kita cuba capai dengan cara menipu. Jadi ada satu perkara tu, tujuan tu kita boleh capai dengan dua cara. Pertama menipu, kedua bercakap benar. Ketika itu confirm tujuan tu haram untuk kita capai dengan cara menipu. Ada perkara yang kita tak boleh capai melainkan dengan cara menipu. Ada perkara yang kita tak boleh capai dengan melainkan dengan cara menipu. Ketika itu menipu padanya hukumnya harus. Bila harus, kalau maksud itu hukumnya harus. Kalau tujuannya harus. Dan tujuan itu tak boleh dicapai dengan cara lain melainkan dengan menipu. Tak. Maka menipu hukumnya juga harus. Kemudian kalau tujuan itu wajib. Tak. Dan tujuan itu tak boleh dicapai melainkan dengan menipu, maka menipu juga akan jadi wajib. Contohnya apa? Ada seorang Muslim datang ketuk pintu rumah kita, dia kata dia nak berlindung kat rumah kita. Tak, sebab dikejar oleh seorang yang zalim, nak pukul dia, nak bunuh dia, tak? Ataupun nak masukkan dia dalam penjara dan sebagainya. Kita pun izinkan dia masuk dalam rumah kita. Selepas satu masa, datang orang yang zalim tersebut, bertanyakan di manakah orang si fulan bin si fulan ni yang lari daripada aku. Kamu ada nampak ke tak? Orang tu tadi dia dah masuk dalam rumah kita berlindung. Tak. Ketika itu haram kita bagi tahu dia, kita tahu orang zalim tu si fulan ada dalam rumah aku, tak boleh beritahu. Malah ketika itu kalau terhenti untuk menyelamatkan orang yang dizalimi itu dengan cara menipu, maka kita wajib menipu. Kita wajib apa? Wajib menipu. Boleh? Itu. Bawah tu banyaklah tu. Kalau nak baca boleh bacalah insya-Allah. Fala tarda li nafsika dhalik. Ini yang tadi dah ni. Kesinambungan yang tadi. Maka kalau kamu takdirkan aib, kalau kamu anggap menipu tu jelek bila mana keluar daripada orang lain, tak, maka orang lain pun akan anggap menipu tu jelek bila mana keluar daripada diri kamu. Tak. Fala tarda li nafsika dhalik. Baca terus. Asani, perkara yang kedua yang Imam Ghazali minta kita jaga tak mulut kita daripada buat perkara tersebut ialah al-khulfu fil wa'di. Al-khulfu fil wa'di, iaitu memungkiri janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila an-nasi fi'lan bila qaul.
maka hendaklah kamu berhati-hati daripada menjanjikan sesuatu kemudian kamu tidak menunaikan janji tersebut. Bal yang bagi ayakun ihsanuka ila nasi fi'lan bila qaul. Malah sewajarnya, sepatutnya, yang comelnya, kamu buat baik kepada orang lain dengan perbuatan tanpa cakap banyak. Maknanya Imam Ghazali pesan, tak payah berjanji-janji, tak payah. Nak buat baik, buat terus. Itu lebih baik daripada kamu cakap tapi kamu tak buat. Jadi sewajarnya, kebaikan yang kamu nak buat pada orang lain, kamu alirkan, laksanakan dengan perbuatan, bukan dengan percakapan. Boleh? فإن اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة فإن ذلك من آمارات النفاق وخبائث الأخلاق. Kalau kamu terdesak untuk berjanji, maka berhati-hatilah daripada mengingkari janji. Melainkan bila mana berlakunya ajas, kelemahan daripada kamu ataupun darurah. Ketika itu kamu boleh memungkiri janji. Jadi Imam Ghazali sebut apa? Kalau terdesak sangat nak berjanji, tidak ada masalah, berjanjilah. Cuma hati-hati jangan sesekali memungkiri. Melainkan kalau kamu tak mampu. Contohlah kita janji nak jumpa kawan pada pukul sekian-sekian, ketika itu ada aksiden ke, anak ada berlaku benda-benda tak elok ke yang perlu rawatan segera, maka kita telefon, kita minta ta'zur daripada kawan kita. Ataupun rumah terbakar, takkan nak pergi jumpa member rumah terbakar. Itu darurah. Kita kena selamatkan nyawa anak kita yang duduk dalam rumah tersebut dan sebagainya lah. Boleh? Fa inna dhalika ay al-ikhlaf min ghairi darurah. Kerana sesungguhnya memungkiri janji tanpa sebarang darurah amaratin nifaq, isim inna, amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlaq. Kerana sesungguhnya memungkiri janji tanpa sebarang uzur, tanpa sebarang darurah dan juga kelemahan, ajaz, maka itu dianggap sebagai apa? Tanda-tanda nifaq dan juga seburuk-buruk akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa shalla man idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan." Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut 3 perkara, man kunna fihi, bila mana ianya terhimpun pada seseorang, fahuwa munafiq, maka ianya dianggap sebagai seorang yang munafik, iaitu seorang yang menyerupai akhlak orang yang munafikin. Wa in sama, sekalipun dia puasa Ramadan dan juga sekalipun dia sembahyang 5 waktu. Man idza haddatha kadzab. Siapa 3 orang tu? Ataupun 3 sifat tu? Mereka yang bila mana bersembang menipu. Wa idza wa'ada akhlaf, bila mana janji memungkiri janji. Wa idza tumina khan, bila diberi amanah dia khianat terhadap amanah tersebut. Okey, Al-Imam Al-Azizi berkata, dianggap sebagai munafik orang yang mempunyai 3 sifat ini ialah bila mana orang tersebut sentiasa bersifat dengan 3 sifat ini. Bila cakap nipu, bila janji tidak menepati janji, bila mana diberi amanah khianat. Memang dah jadi tabiat, sikap dia memang begitu. Itu kita panggil apa? Kita panggil orang yang dah terkena larangan ataupun orang tu yang kita panggil sebagai munafik pada sudut sifat lah. Boleh? Ada pun kalau berlaku sekali seumur hidup, sekali setahun, yang tu tidaklah disifat sebagai munafik. Itu menurut Al-Imam Al-Azizi rahimahullahu ta'ala. Boleh? Kemudian dalam hadis ini disebut fahuwa munafiq, seorang manusia yang terhimpun 3 perkara ni, maknanya biasa dilakukan oleh dia 3 perkara ini, maka disebut oleh Nabi sebagai munafik sekalipun berpuasa dan sembahyang. Apakah makna munafik kat sini? Maka ketahuilah olehmu, munafik ataupun nifak itu ada 2.
Pertama an-nifaqul amal, yang kedua an-nifaqu al-iman. Nifaqul amal wa nifaqul iman. Jadi yang dimaksudkan kat sini lah nifaqul amal. Amalan dia tu, sikap dia tu seperti amalan munafiqun. Begitu. Bukan nifaqul iman, maknanya dia kafir. Cuma dia menzahirkan keislaman. Tak. Tidaklah menyebabkan kafir. Sekalipun menipu 1,000,000 kali, sekalipun memungkiri janji 100 kali, atau khianat orang beratus-ratus kali. Tidak menyebabkan kafir. Jadi an-nifaq dalam hadis inilah nifaqul amal, laisa nifaqa al-iman ataupun al-nifaq al-urfi. Bukan nifaq syar'i. Boleh? Tu. Jadi itu yang kedua. Perkara kedua yang Imam Ghazali pesan daripada kita untuk kita jaga, iaitu apa dia? Jangan memungkiri janji. Perkara yang ketiga ialah al-ghibah. الثالث الغيبة فاحفظ لسانك عنها والغيبة أشد من 30 زانية في الإسلام كذا ورد في الخبر. فمعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقا. وإياك وغيبة وغيبة القراء المرائين وهو أن تفهم المقصود من غير تصريح فتقول أصلحه الله فقد ساءني وغمني ما جرى عليه فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه. فإن هذا جمع بين خبيثين أحدهما الغيبة إذ حصل به التفهم والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتحرج والصلاح. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء فادعو له في السر وإذا امتنمت نمت بسببه فعلامته أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه. Terus perkara yang ketiga yang Imam Ghazali pesan untuk kita jaga ialah kita kena jaga lidah kita daripada al-ghibah. Al-ghibah, bahasa kita mengumpat lah. Boleh? Jadi ghibah tak boleh. Satu lagi yang tak boleh ialah as-sukut al-ghibah. Mana orang mengumpat kita diam, buat tak tahu. Itu juga dilarang. Okey, wal ghibatu ashaddu fahfaz lisanaka anha wal ghibatu ashaddu min 30 zaniyatan fil Islam. Dan mengumpat ini lebih teruk dosanya daripada 30 kali berzina sedangkan dia seorang muslim. Itu sebagaimana warid dalam khabar. Cuma dalam ta'liq dia sebut pentakliq lah, dia sebut aku tidak menjumpa lafaz hadis yang datang dengan begini, dengan lafaz begini. Wallahu a'lam, boleh jadi hadis maudhu'. Okey. Wa ma'na al-ghibah, apakah makna ghibah? Ghibah ialah an tadhkura insanan bima yakrahuhu. Kamu sebutkan tak tentang seorang manusia dengan apa yang dia benci kalau dia dengar. Tu sama ada kamu sebut tentang dia dengan lidah kamu ataupun dengan tulisan, tulis di Instagram, Facebook, Twitter, apa dia lagi, WhatsApp dan sebagainya. Ataupun kamu buat isyarat, ataupun kamu main mata, ataupun dengan tangan, ataupun dengan kepala, ikutlah dengan cara apa sekalipun. Yang penting cara tersebut memberi faham kamu menghina orang, kamu mengejek orang, kamu mengumpat orang. Tak, itu dipanggil sebagai ghibah. Boleh jadi ghibah bukan mesti dengan mulut, boleh jadi dengan mata, dengan tulisan dan sebagainya. Yang pentingnya bila orang yang baca tulisan tu tak, dia akan benci, maka itu dianggap sebagai ghibah lah. Boleh tak? Kita tak bercakap apa, kita kena isyarat mata je, kita dengan member kita, orang depan kita tu rasa benci, tak, itu dianggap sebagai ghibah. Kita buat satu perkara yang apa tu, kalau saudara kita dengar dia benci, tapi biasanya berlaku dengan mulut lah. Kita mengumpat tu biasanya berlaku dengan mulut. Jadi kat bawah tu dalam syarah disebut wadhabitul ghibah. Dhabit bagi ghibah ialah kullu ma afhamta bihi ghairak nuqsana muslimin fi badanihi aw nasabihi aw
khalqihi au fi fi'lihi au qawlihi au dinihi au dunyah hatta fi thawbihi wa darihi wa dabbatihi. Dhabit bagi ghibah ialah setiap perkara yang kamu fahamkan orang lain tentang kekurangan seorang muslim. Sama ada kekurangan seorang muslim tu pada sudut badan dia, nasab dia, akhlak dia, ciptaan tubuh badan dia, perbuatan dia, perkataan dia, agama dia, dunia dia. Sehingga kan kalau mengenai pakaian, rumah dan binatang tunggangan dia pun itu dianggap sebagai ghibah. Boleh? Tu. Jadi wa ma'na al-ghibati an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu fa anta mughtabun zalimun wa in kunta sadiqa. Makna al-ghibah ialah kamu sebut tentang seorang manusia dengan satu perkara yang dia benci kalau dia dengar perkara tersebut. Maka kamu dianggap sebagai orang yang mengumpat dan seorang yang zalim. Wa in kunta sadiqa, sekalipun kamu berkata benar. Jadi sifat tu ada pada kawan kita tu. Tak. Contohlah kawan kita tu suka menipu ataupun suka tidur dalam kelas, tak, ataupun suka curi tulang ketika bekerja. Maka kita bersembang kawan kita yang lain, kita sebut perkara tersebut. Kita bincangkan, kita panaskan suasana dengan perkara begitu. Boleh? Jadi perkara tu benar, memang ada pada si fulan tu. Tak, tapi bila dia dengar apa yang kita bersembang tu, apa yang kita bincangkan tu, dia benci tak? Dia benci. Ketika itu dianggap sebagai ghibah, mengumpat. Okey, Ustaz, kalau yang kita bincang kawan kita tu tidak ada pada si fulan tersebut, itu dipanggil sebagai fitnah. Itu dipanggil sebagai fitnah. Terus wa iyyaka wa ghibatul qurra al-mura'in wa huwa an tufhima al-maqsuda min ghairi tasrihin. Dan hendaklah juga kamu berhati-hati daripada ghibah al-qurra. Ghibah bagi para qari yang menunjuk-nunjuk. Mungkin zaman Imam Ghazali ni, qari zaman tu bila baca Quran menunjuk-nunjuk, kemudian dia ada cara ghibah yang tersendiri. Apa ghibah al-qurra al-mura'in ni? Ghibah para qari yang menunjuk-nunjuk ni, wa huwa an tufimal maqsuda min ghairi tasrih. Tu. Ghibah al-qurra al-mura'in ialah kamu memberi faham satu maksud tak, tanpa tasrih, tanpa apa tu? An tufimal maqsuda min ghairi tasrih. Kamu menfahamkan, menjelaskan satu maksud tanpa jelas, tanpa terang benderang lah, tanpa jelas. Contohnya apa? Contoh fataqul, contohnya kamu sebut ada orang tanya kita, ada orang datang tanya kita, macam mana keadaan Zaid? Kita kawan dengan Zaid. Ada orang tanya kita, macam mana keadaan Zaid? Tak. Maka kita pun jawab, aslahahullah. Faqad sa'ani. Moga Allah Ta'ala perbaiki diri dia. Faqad sa'ani. Sesungguhnya si Zaid ni telah menyedihkan aku, telah membuat jahat kepada aku. Wa ghammani, juga telah menyebabkan aku ni apa? Rasa tak tenang, rasa gelisah. Ma jara alaih, dengan apa yang berlaku ke atas diri dia. Fa nas'alullah ta'ala an yuslihana wa iyyah. Maka sama-sama kita berdoa supaya Allah Ta'ala perbaiki diri kita dan juga diri dia. Tak. Ini dipanggil sebagai ghibatu al-qurra al-mura'in. Boleh saya ulang balik? Ada orang datang jumpa kita, dia tanya, kaifa hal fulan bin Alan? Macam mana keadaan Zaid? Zaid tu kawan kita. Kita pun beritahu dia, aslahahullah. Moga-moga Allah Ta'ala perbaiki sikap dia. Faqad sa'ani, sesungguhnya dia telah menyedihkan aku, dia telah buat jahat kepada aku. Wa ghammani, dan dia telah menjadikan aku ni orang yang
dia telah menjadikan aku orang yang bercelaru. Tak? Dengan apa yang berlaku ke atas diri dia. Dia telah menjadikan aku ni orang yang dalam keadaan gham, bimbang, resah gelisah dengan apa yang berlaku ke atas diri dia. Ya. Fa nas'alullah ta'ala an yuslihana wa iyyah. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala apa? Supaya Allah Ta'ala perbaiki diri kita dan diri dia. Boleh? Itu dipanggil sebagai ghibatu al-qurra al-mura'in. Imam Ghazali disebut fa inna hadza jam'un baina khabithain. Maka sesungguhnya ini menghimpunkan antara dua kejian, dua keburukan, dua perkara yang haram. Yang pertama apa? Ahaduhuma al-ghibah. Yang pertama ialah kamu mengumpat. Bila kamu sebut aslahahullah faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaih fa nas'alullah ta'ala an yuslihana wa iyyah. Pertama kamu telah mengumpat. Sebab apa? Dengan kalam kamu tu difahami orang tu jahat. Kamu sebut apa? Aslahahullah, moga Allah Ta'ala perbaiki sikap dia. Dia tu telah menyedihkan aku. Aku pun duk bimbang semua perangai dia lagu tu. Tak? Akhir sekali kita pun sebut fanas'alullah. Sama-sama kita berdoa supaya Allah Ta'ala perbaiki diri dia dan diri kita. Dia yang pertama, kamu mengumpat. Macam mana tahasanya mengumpat tu? Dengan perkataan kamu tu berlakunya at-tafahum. Kamu telah memberi faham kepada orang yang bertanya tentang keadaan Zaid tu. Kamu telah memberi faham kepada dia Zaid ni jahat. Zaid ni dalam keadaan teruk. Sebab tu kita berdoa supaya dia jadi baik. Tak? Kalau Zaid dengar, Zaid marah tak? Zaid marah lah. Mengumpat diri dia. Tapi kalau kita sebut lagu tu dan tidak difahami siapakah orang yang dimaksudkan. Macam contoh yang saya bagi tu, dia tanya tentang Zaid, kita pun jawab tentang Zaid lah. Kalau dalam keadaan yang lain, kita jawab kalau kita ditanya dalam situasi yang lain lah. Kita jawab begitu tapi tidak difahami siapakah yang dimaksudkan dengan yang jahat tu. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana nak tegur satu-satu sikap yang ada pada sahabat yang tidak elok, Nabi tak akan sebut Sayyidina Abu Bakar sekian, Umar sekian, Ali sekian, tak. Nabi sebut apa? Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Apa yang dah jadi pada satu kaum ini, dia buat perkara ni, sedangkan perkara itu tidak elok. Jadi orang yang dengar tu tak terasa hati, dalam masa sama dia tahu ini teguran daripada Rasulullah dan dia akan berubahlah. Jadi itu keburukan yang pertama, kita dah mengumpat. Yang kedua apa? Tazkiyatun nafs wastana'u 'alaiha. Yang perkara kedua yang kita lakukan dan ianya dicela ialah kita puji. Kita sucikan diri kita dan kita puji diri kita. Tu. Boleh? Macam mana dianggap kita puji diri kita? Kita dianggap memuji diri kita bila mana kita sebut aslahahullah. Moga-moga Allah Ta'ala perbaiki diri dia. Mana kita nak beritahu aku ni baik, kawan tu jahat. Moga-moga Allah Ta'ala baiki kawan tu. Tak, maka padanya ada tazkiyatun nafs. Bitaharruji wassalah. Wassalah tu mana kita puji diri kita lah. Walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahullah. Walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahullah. Akan tetapi kalau tujuan kamu bila mana kamu sebut aslahahullah, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan dia orang yang salah, orang yang baik, Allah Ta'ala baiki sikap dia. Tujuan kamu sebut tu ialah doa. Tu, kamu nak berdoa untuk dia. Maka kalau itu tujuan kamu, Imam Ghazali sebut fad'u lahu fis sir. Doakan bagi dia dalam keadaan diam. Maksudnya dalam keadaan tidak diketahui oleh orang ramai. Selepas solat doa untuk dia. Tak perlulah kamu sebut aslahahullah depan orang lain. Yang daripada kalam kamu itu difahami orang tu jahat. Difahami juga kamu ni baik. Jadi ada dua keburukan ke atas diri kamu lah. Jadi kalau kita nak doa, doa dalam sir, dalam diam. Tak perlu sebut ke orang lain begitu.
Okey. Wa ini tamamta bisababih fa alamatu annaka la turidu fadihatahu wa izhara aibih. Wa ini tamamta ni saya tak tengok makna dia, tak ingat. Jadi boleh jadi maknanya kalau kamu nak kebaikan bagi orang tu, tak fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu, maka alamatnya kamu tidak ingin membuka dia punya aib lah dan menzahirkan dia punya aib. Allah alam ni. Tak tengok dulu makna al-igtimam. Igtamamta. Tak ingat tadi nak tengok. Tak apalah, nanti saya datangkan pada dars yang akan datang insya-Allah. Okey, wa fi izharikal gham bi aibihi izharu ta'yibih. Kejap. Al-gham yaghtam ghamma. Itu saya tengok balik dah tu. Tak apa nak jelas. Tak ada masalah, insya-Allah khair. Wa yakfika zajiran 'anil ghibah qawluhu ta'ala, dan memadailah bagi kamu perkataan Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala yang menjadikan kamu jaga diri ataupun lindung diri, jauhkan diri daripada mengumpat. Qawluhu ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi dalam ayat Quran ini disebut apa? Dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Kata Imam Khatib Syrbini, janganlah sebahagian daripada kamu sengaja menyebut perkara yang dibenci oleh saudaranya di hadapan sebahagian manusia yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu ingin makan daging saudara kamu sedangkan saudara kamu dah mati? Maka fakarihtumuh, nescaya kamu benci. Jika kamu benci untuk makan daging saudara kamu yang mentah sedangkan dia dah mati, maka hindarilah daripada mengumpat. Boleh? Faqad syabbahaka Allahu bi akli lahmil maitah. Orang yang mengumpat ni Allah Ta'ala samakan dengan apa? Allah Ta'ala misalkan, samakan, serupakan dengan orang yang makan daging yang mentah lah. Daging bangkai mudahnya. Okey, fama ajdaraka an tahtariza minha. Maka hendaklah kamu selai upaya menjaga diri daripada mengumpat. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika 'aibun zahirun aw batinun wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahra fa idza 'arafta dhalika min nafsika fa'lam anna ajzahu an at-tanazzuhi amma nasabtahu ilayhi ka'ajzika wa udhrahu ka'udhrika wa kama takrahu an tuftadaha wa tudhkara uyubuka fahuwa aidan yakrahu fa in satartahu satarallahu alayka uyubaka wa in fadahtahu sallatallahu alayka ansinatan hidadan yumziquna irdaka fid dunya thumma yufdihuka Allahu fil akhirah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Jadi seterusnya Imam Ghazali pesan, ada satu perkara yang boleh menghalang kamu daripada mengumpat kaum muslimin. Kalau kamu fikir dengan baik, kamu akan jadi seorang yang insaf dan kamu akan berhenti daripada mengumpat. Apa cara dia? Apa perkara tersebut? Wa huwa an tanzura fi nafsi. Kamu tengok pada diri kamu. Adakah pada diri kamu ada aib yang jelas, yang zahir, ataupun aib yang tersembunyi?
Wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahran aw jahra? Adakah kamu ni orang yang buat maksiat sama ada sir secara seorang diri dalam bilik ataupun secara terang-terangan? Fa idza arafta dhalik min nafsik fa'lam anna ajzahu, bila kamu tahu diri kamu ada buat maksiat, kalau tak depan orang pun seorang diri, tak, kalau tak maksiat yang zahir depan orang, secara batin seorang-seorang dalam rumah. Maka Imam Ghazali sebut apa? Fa idza arafta dhalika min nafsik, bila mana kamu tahu kamu pun ada aib, kamu pun ada dosa, kamu pun buat perkara-perkara yang jelek, fa'lam anna ajzahu an tanazzuh amma nasabtahu ilahi ka anjazika. Ketahuilah apa? Ketahuilah kelemahan kawan kamu tu daripada menjauhi perkara yang maksiat, perkara yang jelek. Tak, sama seperti kelemahan kamu daripada menjauhi perkara yang jelek. Kawan kamu tu tak boleh tinggal perkara yang jelek, seperti mana kamu lah tak boleh tinggal perkara yang jelek, tak boleh tinggal dosa. Wa udhrahu ka udhrika, dan uzur yang ada pada kamu, boleh jadi kamu beritahu alasan dia, saya buat maksiat ni sebab ada keuzuran, saya ni tak nak buat, cumanya dikuasai oleh nafsu. Alasan yang sama ada pada kawan kamu tu. Wa kama takrah an tuftadha wa tudhkara uyubuk, sebagaimana kamu benci untuk dibuka aib kamu dan disebut aib kamu di hadapan manusia yang lain, fa huwa aidan yakrahu, dia juga membenci, kawan kamu juga membenci perkara tersebut. Boleh? Fa in satartahu satarallahu alaik uyubak wa in fadahtahu sallatallahu alaika ansinatan hidadan yumziquna irdaka fid dunya thumma yafdahuka Allahu fil akhirah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Kalau kamu tutup aib orang, Allah akan tutup aib kamu. Kalau kamu buka aib orang, sengaja cari aib orang, buka aib orang, sebarkan di Facebook dan sebagainya, Allah Ta'ala akan hantar lidah-lidah yang padu, yang pedas, yang tajam untuk membuka aib kamu di hadapan manusia yang lain. Sama ada di dunia, tak mentelah lagi di akhirat kelak, Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan buka aib kamu kepada seluruh makhluk di akhirat kelak, di hari kiamat. Boleh? Wa inna dharata ila zahirik. Jadi Imam Ghazali sebut cara nak hindar ghibah ni, kamu tengok diri kamu ada buat aib tak? Ada buat dosa tak? Maka kawan kamu pun gitu juga, ada buat aib, ada buat dosa. Ustaz, saya buat aib ni sebab ada keuzuran sekian. Dah kawan kamu gitu juga. Jadi sebagaimana kamu tak suka aib kamu tu yang kamu buat secara rahsia seorang diri dalam bilik air ke apa, tak, orang lain juga tak suka kamu buka aib dia di hadapan makhluk yang lain. Boleh? Tu. Itu yang pertama. Boleh jadi orang cakap, Ustaz, saya tak ada aib, saya tak buat dosa. Jadi dia buat dosa, wajarlah saya cerita kat orang, saya tak buat dosa, saya tak ada aib. Maka Imam Al-Ghazali sebut rahimahullah, wa in nadharta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqah wala aiba a'zamu min al-humq. Okay, bila mana kamu tengok pada diri kamu, zahir kamu, batin kamu, zahir ni boleh jadi amalan seharian yang dibuat oleh anggota yang zahir, tak ada maksiat yang kamu buat kepada Allah. Batin kamu pula, kamu sebut tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada riak. Tak. Bila mana kamu tengok pada zahir dan batin kamu, dan kamu tak jumpa aib yang ada pada diri kamu, kamu tak jumpa kekurangan yang ada pada diri kamu, sama ada yang berkait dengan dunia ataupun akhirat. Tak. Fa'lam, ketahuilah, kejahilan kamu tentang aib diri kamu tu akbahu anwa'il hamaqah, seburuk-buruk jenis kebodohan. Jadi kebodohan ni banyak level, banyak jenis. Kamu tak tahu yang kamu dia ada aib, itu ialah kebodohan yang paling tinggi martabatnya, levelnya. Wala aiba a'zamu minal humq, dan tidak ada aib yang lebih besar melainkan dengan kebodohan dan kejahilan. Walau kita baca ni untuk diri kita juga ni, bukan nak tali ke orang lain, tak.
walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsik. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kamu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bukakan bagi kamu, dan Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kamu, Allah Ta'ala akan zahirkan kepada kamu aib diri kamu. Itu disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau Allah Ta'ala nak kebaikan bagi kita, Allah Ta'ala akan zahirkan dalam hati kita ni keburukan diri kita sendiri. Kita sedar kita ni teruk bahagian tu, teruk bahagian ni, kurang bahagian tu, aib bahagian tu, banyak benda lah. Boleh faru'yatuka nafsaka, maf'ul bihi tu, nafsaka. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika wa jahlika. Summa in kunta. Okey. Maka kamu melihat diri kamu dengan ainir ridha. Kamu tengok diri kamu, aku dah redha dah, diri aku ni comel molek dah. Itu tingkatan kebodohan yang paling tinggi yang ada pada diri kamu. Tu. Kita belaka dah, ni bukan orang lain. Kita lah bodoh tu, bukan orang lain. Tak nampak aib diri. Okey. Thumma in kunta sadiqan fi dhannika fashkurillaha ta'ala alaih wa la tufsidhu bi salbi an-nasi wat-tabammudi bi a'radihim fa inna dhalika min a'zamil uyub. Okey, kalaulah benar apa yang kamu dakwa, yang kamu ni memang tidak ada maksiat zahir dan batin, tak, sekadar zon kamu lah, sekadar zon aku tengok aku ni tak ada aib lah, zahir batin tak ada aib, fashkurillah, maka sepatutnya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, tak, atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Allah Ta'ala jaga kamu daripada maksiat, sudut zahirnya, sudut batinnya Allah Ta'ala pelihara kamu. Sepatutnya kamu bersyukur. Wala tufsiduhu bisalbin nas, dan jangan kamu rosakkan agama kamu dan juga dunia kamu dengan apa? Dengan menghina manusia. Salbi, baca salbi. Bisalbin nas, jangan kamu rosakkan agama kamu dan dunia kamu dengan mencela manusia, mengaibkan manusia, dan juga apa? Dan itulah lebih kurang, dan buka aib manusia. Fa inna dzalika min a'zamil uyub, sesungguhnya itu sebesar-besar aib. Boleh? Jadi Imam Ghazali sebut cara kita nak lindung diri kita daripada mengumpat, yang pertama apa dia? Tengok diri kamu. Tak ada aib tak? Sama ada aib yang zahir ataupun batin, sama ada aib yang berkait dengan dunia ataupun akhirat. Kekurangan sama ada dunia ataupun akhirat, batin ataupun zahir. Kalau ada aib, maka kamu sama macam kamu orang yang kamu nak mengumpat tu. Sama je, apa beza dia? Tak. Lepas tu kalau dia mengumpat kamu suka tak? Tak. Jadi dia pun tak suka kamu umpat dia. Kamu keluarkan, zahirkan aib dia di hadapan orang ramai. Boleh? Okay, kalau kamu ni jenis orang baik pula, kamu tengok diri kamu ni tidak ada aib, tidak ada apa? Aib zahir dan batin tak ada, akhirat dunia pun tak ada, berkait dengan dunia tak ada, berkait dengan agama pun tak ada. Maka Imam Ghazali sebut dia terbahagi kepada dua. Sama ada kamu ni orang yang bodoh, sebab apa? Kamu tak tahu aib diri kamu. Tak. Kalau Allah Ta'ala nak kebaikan bagi diri kamu, Allah Ta'ala akan zahirkan kepada diri kamu akan keburukan dan aib kamu, supaya kamu boleh berubah. Ataupun memang betul kamu ni tak ada aib, sudut sangkaan kamu memang betul kamu tak ada aib. Jadi sepatutnya bila kamu tak ada aib, kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jaga kamu daripada aib, jaga kamu daripada dosa, jaga kamu daripada maksiat. Bukan kamu rosakkan dunia dan akhirat kamu dengan mengumpat orang lain, sebut keburukan orang lain di hadapan orang ramai. Itulah lebih kurang tak? Tu insya-Allah. Okey, selesai kat situ. Baca lagi tak? Bacalah sikit lagi. Tak ada kerja nak buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh semua faham? Ar-rabi', perkara yang keempat yang dilarang oleh Imam Ghazali ialah al-mira' wal jidal wa munaqashatun nasi fil kalam. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi. Wa fihi sana'un 'ala an-nafsi wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal 'ilm. Thumma huwa mushawwishun lil 'aish fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhik.
ولا تماري حليما إلا ويقليك ويحقد عليك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في مأرض الخير فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك. Yang keempat, Imam Ghazali pesan kita apa? Supaya menjaga lidah kita daripada al-mira' wal jidal wa munaqashatun nasi fil kalam. Jadi apa beza al-mira', al-jidal dan juga munaqashatun nas fil kalam? Al-mira' ialah at-ta'nu fil qaul, kita kritik, kita ejek, kita pelekeh percakapan orang lain. Wa tazif lahu wa tasghir liqailih, dan kita ubah apa yang dia cakap lain, kita sebut lain, kemudian kita pelekeh orang yang bercakap tu. Itu je tujuan dia, tak ada tujuan lain. Jadi itu makna al-mira'. Al-mira' ni apa dia? At-ta'nu fil qaul. Kita pelekeh percakapan orang lain, lepas tu kita ubah sikit bagi lebih comel, tak, untuk mengumpat. Lepas tu kita pelekeh, hina, tak, perbodohkan orang yang bercakap akan kalam tersebut, akan ucapan tersebut. Itu kita panggil al-mira', itu dilarang. Dan al-mira' ni tidak berlaku secara permulaan, malah ianya berlaku pada pertengahan, iaitu secara i'tiraf. Contohlah ada orang cerita tentang agama ke apa semua, tak, kita pun i'tiraf, kita pelekeh apa yang dia sebut ni tak kena ni, tak. Lepas tu kita ubah sikit kalam tu supaya nampak orang yang bercakap tu lagi jelek. Dalam masa yang sama kita hina orang yang bercakap. Itu kita panggil apa? Al-mira', al-mira'u. Adapun al-jidal maknanya apa? Al-jidal ialah fa innahu yakunu ibtida'an wa i'tiradan wa yata'allaqu bi izharil madhahibi wa taqririha. Jildan, debatlah, debate. Jadi dalam mazhab kamu macam mana, dalam mazhab aku macam mana. Tak. Okey, lepas tu kita berdebat. Nak menzahirkan mazhab mana yang lebih betul, nak menzahirkan mazhab siapa yang lebih benar. Boleh? Wa munaqashatun nas fil kalam. Munaqashatun nas fil kalam ni maksud dia apa? Khusumah, bergaduh lah. Bergaduh. Boleh? Mungkin kawan kita ada ambil duit kita ke, tak, kita pun bergaduh, kita pun maki sana, maki sini, dia pun balas, kita pun balas balik. Itu kita panggil munaqashatun nas fil kalam, ay al-khusumah. Jadi perkara yang keempat dari Imam Ghazali pesan kepada kita untuk jaga ialah al-mira'u wal jidalu wa munaqashatun nas fil kalam. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatab, kerana padanya, pada ketiga-tiga perkara tersebut, al-jidal, al-mira' wa munaqashatun nas fil kalam tu, padanya ada idza' lil mukhatab wa tajhilun lahu wa ta'nun fih. Padanya ada perbuatan menyakitkan orang yang kamu tuju kalam kepada dia. Tak. Lepas tu kamu memperbodohkan dia. Dalam masa yang sama kamu perendahkan dia. Kamu kritik atau perendahkan dia, gitulah. Wa fihi sana'un 'ala an-nafs, wa fihi sana'un 'ala an-nafsi wa tazkiyatun laha bimazidil fitnah wal 'ain. Dan padanya juga ada puji-pujian ke atas diri sendiri, tak, dan ada perbuatan menyucikan diri sendiri. Tak, bila kita pelekeh orang ni tak betul, orang ni silap orang tu, automatik secara tak langsung kita sebut apa? Sebut kita ni cerdik, kita ni ilmu lebih, orang ni bodoh. Gitu. Dalam masa yang sama, thumma huwa musyawwishun lil 'aish. Kemudian perbuatan berdebat, berjidal,
gaduh ni, gaduh mulut ni, tak, ianya akan keruhkan kehidupan seseorang. Sesungguhnya kamu tidak akan berdebat dengan orang yang bodoh, melainkan kamu akan disakiti oleh dia. Kita debat dengan orang bodoh tu akan sakit, menyakiti diri kita dengan kalam dia, maki hamun. Kita nak berdebat secara molek. Tapi dia bodoh, nak buat lagu mana? Dia maki kita, ejek kita, ejek mak kita, ejek ayah kita, tak pasal-pasal. Boleh? Wala tumari haliman. Jangan juga kamu berdebat dengan orang yang halim. Orang yang halim ni apa? Orang yang muta'anniyan fil amr, orang yang tenang. Tak. Jangan Imam Ghazali sebut. Sebab apa? Illa wa yaqlika wa yahqidu alaik. Tak, sebab apa? Dia tu akan benci kamu dan dia akan simpan kebencian tu. Dan dia akan tunggu masa untuk balas dendam. Jadi kalau orang bodoh dia balas terus. Kamu dibangang, sebut semua benda kat kita. Tak. Kalau kita berdebat dengan orang yang tenang, nampak rupa tenang, tak, waktu tu dia tak balas. Tapi dia benci kita dalam hati dan dia dendam. Sampai masa dia balas. Boleh? Dan ada kala orang yang suka berdebat ni, dalam sembahyang pun dia akan fikir, wah ni aku nak balas kritikan kawan ni. Ni. Boleh? Okey. Allahumma astur al-uyub. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man taraka al-mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Dalam sebuah hadis disebut mualliq sebut dia tidak jumpa lafaz hadis ini dalam kitab hadis, wallahu alam. Sesiapa yang meninggalkan al-mira' berdebat wa huwa mubtilun, sedangkan dia mendakwa apa? Mendakwa orang lain salah. Mudda'i mutlanah. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Maka Allah Ta'ala kan, maksud dia apa? Man tarakal mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa-siapa yang meninggalkan debat, sedangkan dia itu seorang yang mubtil. Mubtil ni membatalkan hak orang lain. Mana dia salah lah. Tak. Maka Allah Ta'ala akan ciptakan bagi dia syurga di sekeliling, Allah Ta'ala akan cipta bagi dia rumah di sekeliling syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan debat, mira', berjidal, sedangkan dia mendakwa dia benar, mana dia tergolong dalam pihak yang benar, banallahu lahu baitan fi alal jannah. Allah Ta'ala akan ciptakan bagi dia satu rumah di syurga yang paling tinggilah. Wala yang bagi an yakhda'aka syaitan wa yaqulu laka. Sikit lagi, dan Imam Ghazali pesan, janganlah kamu dan tidak sewajarnya kamu ditipu oleh syaitan. Syaitan datang kat kamu, syaitan sebut apa? Azhiril haq, zahirkan kebenaran. Wala tudahin, tak, jangan bermuka-muka, jangan berlembut-lembut. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'ridil khair. Jadi Imam Ghazali pesan, jangan kita terpengaruh dengan syaitan. Syaitan akan datang kepada kita, kamu ni golongannya benar. Jadi zahirkan kebenaran tu. Tak boleh bermuka-muka kebenaran ni. Kalau kamu bermuka-muka, kamu tidak berlembut, kamu berlembut, kebenaran tidak akan tertegak. Tak, maka Imam Ghazali pesan, hati-hati. Sebab syaitan ni cerdik. Tak, dia akan menarik orang yang bodoh kepada keburukan. Dia akan mengajak atau menjatuhkan orang yang bodoh kepada keburukan, tapi dengan cara zahirnya kebaikan. Maknanya apa? Nampak zahir itu baiklah, nak menegakkan kebaikan, kebenaran. Tak, tapi wasilah ataupun dalam nak menegakkan kebenaran tu, dalam tu kamu saling menghina, saling mengejek, saling menipu, saling akhir sekali kamu menang. Tak, ketika itu kita sebut ianya juga dicela lah. Allah fala takun duhakatan lisyaitan fayaskhara minka. Janganlah kamu jadi orang yang digelak oleh syaitan dan orang yang diperlekeh dan dihina oleh syaitan. Fa izharul haqqi hasanun ma'a man yaqbaluhu mink. Lepas tu kalau tidak menzahirkan kebenaran, kejahatan akan tertegak. Maka Imam Ghazali sebut fa izharul haqqi hasanun, menzahirkan kebenaran tu bagus, comel. Ma'a man yaqbaluhu mink. Tapi
bila mana kamu nak zahirkan kebenaran di hadapan orang yang terima. Boleh? Tu orang tu nak terima kebenaran. Kamu zahirkan kebenaran depan dia, okeylah. Comel lah. Tapi kamu tahu dah kawan ni degil. Susah nak terima kebenaran. Sebelum ni pun dah beritahu dia tak ikut juga, tak dengar-dengar. Apa faedah lagi kamu nak berdebat, berjidal sampai bila? Tak, akhir sekali menyebabkan pemusuhan pula antara kaum muslimin. Ini boleh jadilah antara kita dengan sahabat-sahabat salafi kita. Kita dah terang, kita dah hajar, kita dah ajak, kita dah doa. Tak nak juga dengar. Kita doa. Nak berdebat, nak memaki pun tak ada guna. فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق الممارة. Jadi Imam Ghazali sebut menzahirkan kebenaran itu baik bagi bila mana kamu nak zahirkan kebenaran bagi orang yang nak terima kebenaran. Caranya lagu mana? Nak menzahirkan kebenaran tersebut. Caranya ialah dengan cara nasihat dalam diam. Bukan tulis. Sahabat saya seorang salafi, dia ialah otai di Saudi ataupun di sekian-sekian tempat. Dia menegakkan kunut kerana kunut itu bid'ah. Dan dia telah membid'ahkan ibu ayahnya kerana ibu ayahnya membaca tahlil setiap hari Khamis. Tulis kat Facebook. Tulis nama siap. Tidak lebih hanya menyemarakkan lagi pergaduhan antara kamu dengan sahabat kamu tu. Jadi kalau kamu nak nasihat sahabat kamu tu, sama ada dia tu berintiqad dengan intiqad yang salah ataupun dia tu buat perkara-perkara yang tak elok, caranya apa? Wa dzalika bi tariqin nasihah fil khufyah la bi tariqil mumarah. Nasihat dia dengan cara khufyah. Khufyah ni secara diam, secara tersembunyi antara kamu dengan dia je. La bi tariqil mumarah, bukan zahirkan keburukan dia di hadapan khayalak ramai. Boleh? Dan ini yang saya pengalaman lah dengan Habib Ahmad Al-Maqdisi. Saya ceritalah. Masa kat Mesir dulu, adalah benda-benda yang saya buat, mungkin Habib perasan, kurang comel, kurang molek akhlak tu. Jadi bila saya nak balik ke Malaysia, saya pergi rumah dia. Jadi waktu tu Habib nasihat, lama nasihat. Sebelum tu lagi ada satu isu lah di Mesir. Ketika itu saya kurang setuju dengan beberapa senior lah yang dah duduk lama di Mesir. Tak. Jadi Habib Ahmad kumpulkan saya dengan senior-senior yang kami yang saya tak setuju tu. Kita ada pendirian sendirilah, tidak ada masalah tak. Tapi Habib tak nak berbeza pandangan tu menyebabkan kita nak bergaduh, nak bergocoh. Sebab balik Malaysia kita bersama-sama menyebarkan dakwah. Jadi kalau kita sendiri pun tak kuat bergaduh sama kita, dakwah tu tidak sempurnalah sampai kepada masyarakat. Dia Habib panggil saya, Habib panggil abang-abang senior, 2-3 orang. Kami pun duduk sekali bincang apa yang saya tak puas hati, saya beritahu. Apa yang dia orang tak puas hati, dia orang beritahu. Pasti Habib pun selesaikan dengan cara yang sangat baik. Itu satu. Yang kedua, sebelum saya balik ke Malaysia lama, kena ketuk dengan dia. Berapa jam, 2-3 jam kena ketuk dengan dia. Itu cara nak menasihat lah. Jadi kita boleh terima nasihat tu. Kata, InsyaAllah Habib saya berubah apa semualah. Tak. Tapi kalau Habib tulis kat Facebook, Talibi ismuhu Salah Ibn Abdul Aziz Ibn Ibrahim kana. Akhir sekali saya pun benci dia pun benci saya. Akhir sekali tak ada apa pun yang berubah daripada sikap buruk yang ada pada diri saya lah, begitu. Wa dzalika bi tariqin nasihah fil khufyah la bi tariqil mumarah. Begitu juga berlaku kepada Syekh Al-Buti rahimahullah. Bila mana Maulana Syekh Buti rahimahullah rapat dengan pemimpin-pemimpin yang dikatakan zalim, Hafiz Asad. Dan memang zalim sungguh pun kawan tu. Tak? Ayah dia apa semua tu. Jadi orang kata ni ulama sultan, ni ulama nak jaga periuk yang sik. Tak. Syekh Al-Buti bukan begitu. Dia rapat untuk nasihat. Lepas tu nasihat tu, adakah kawan tu mesti terima, mesti berubah? Tak. Kita nasihat anak kita, dia mesti berubah ke? Kadang-kadang tak berubah, kita dah nasihat puas dah. Begitu juga yang berlaku pada Maulana Syekh Buti. Ini nasihat. Orang tu nak berubah, tak berubah tu kerja dia. Yang penting aku nasihat. Jangan kita mudah nak kata Syekh Al-Buti rahimahullah sebagai pengampu.
Dia sebenarnya tak perlu jadi pengampu pun kalau nak jadi kaya-kaya. Kitab dia saja, tak, kalau dia betul-betul ambil komisen apa semua, hidup senang dah. Tersebar ke seluruh dunia, ke serata dunia kitab dia tu. Tak, fiqh sirahnya, al-madhabiyah hanya kitab apa tu? Sunanullah fil ibad, macam-macam kitab dia kedekarang. Kubra al-yaqiniyah. Tak. Tapi bila wafat, rupanya tak ada apa pun yang dia tinggal untuk anak bini dia. Sebab apa? Memang orang yang sangat zuhud. Maulana Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Memang bukan guna agama, memang tak menunggak agama langsung. Memang mengajar, mendidik, tarbiyah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Walin nasihati sifatun wa hay'ah wa yuhtaju fihi ila talattufin wa illa sarat fadihah. Dan bagi nasihat tu dia ada sifat dan juga ada cara yang tertentu. Seperti lembutkan kalam, bercakap di tempat yang orang tak nampak, kita berdua je dengan orang yang kita nasihat tu. Wa yahtaju fi, dan diperlukan dalam nasihat kepada talattuf. Talattuf ni tarafuq, berlembut-lembutan. Jangan gesok. Esok berubah, tak berubah, memang makan maki lah. Memang tak berubah kawan tu. Cakap lembut-lembut, didik lembut-lembut, tarbiyah lembut-lembut supaya dia berubah kepada kebaikan. Kalau tak guna cara ni, tak, sarat fadihatan, maka akan jadi fadihah, lebih kepada nak buka aib orang, bukan nak suruh orang berubah. Malah kalau orang tu berubah, kita jadi dengki. Kita dakwa kawan ni zalim, kawan ni jahat, kita pun beritahu kat Facebook. Tak, kawan ni jahat, kawan ni sekian. Kawan tu berubah jadi baik, kita pula rasa dia dok berubah ni. Kita pula jadi tak tenang, dia berubah jadi baik. Kita nak dia terus jadi jahat, supaya kita ada modal untuk menulis, supaya kita ada modal untuk mengkritik orang ni zalim, orang ni jahat. Tak, tu. Fakana fasaduha akthar min salahiha, dan keburukan fadihah, membuka aib orang di hadapan manusia ramai, fasadnya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa ansura alaihi as-samtu idh alqa ilaihi ulama us-su'i anna dhalika huwa al-fadl. Tapi Imam Ghazali sebut, ni zaman Imam Ghazali ni, zaman kita lebih-lebih lagi lah. Apa Imam Ghazali sebut? Mana tadi? Barang siapa yang sentiasa duduk dengan mutafaqih al-asri, dengan ulama yang buruk yang ada pada zaman dia. Tak, mutafaqih ni orang yang belajar fiqh. Itu yang secara literal lah kita faham. Maka belajar fiqh ni banyak berjidal, banyak berdebat. Nak pertahankan dalil aku, debat dengan orang lain. Kita nak pertahankan dalil kita kena debat lah. Dalil kamu salah, kita kena zahirkan kejelekan ataupun kesalahan dalil sahabat kita tu, pihak lawan kita tu. Jadi Imam Ghazali sebut, barang siapa yang banyak bergaul dengan ulama fiqh zaman dia, ulama yang su' lah, ulama yang jahat. Tak. Wala ba'ala tab'ih al-mira'. Maka berdebat dan berjidal tu akan menguasai diri dia. Dan susah untuk dia diam. Ya Rabbi, ya Rabb. Dah. Bila dia tengok orang ni buat salah, orang ni buat salah, dia tak boleh nak diam. Dia mesti nak komen, nak komentar, bagi respon. Ya. Sebab apa? Idh alqa ilaihi, sebab ulama yang jahat tu dah ajar kepada dia, anna dzalika, sesungguhnya berdebat al-mira' itulah satu kebaikan. Atas alasan apa? Nak tegakkan kebenaran. Ya? Jadi bukan tak boleh kita nak tulis tegur orang di Facebook ataupun di Instagram, tapi kita tulis secara umum lah, secara umum. Sebab kalau kita tulis secara sebut nama, tak, dia macam tadi lah. Bimbang orang itu bila tahu ianya ditegur, dia makin degil. Sekalipun dia tahu dia salah. Ini benda yang benar-benar berlaku. Dan kita pun rasanya susah untuk berubah. Walaupun kita betul-betul salah, tapi bila nama kita telah diaibkan, kita nak berubah tu agak susah. Tak. Kecuali kalau kita ni memang mempunyai jiwa yang betul-betul besar, hati yang betul-betul bersih. Nama kita telah dimalukan seluruh Malaysia. Tak. Orang tahu kesalahan kita, kejelekan kita, tiba-tiba kita berubah. Tu memang wali lah, memang sangat hebat lah.
Tapi kebanyakan manusia dia buat salah. Orang lain tegur tapi sebut nama dia secara jelas. Tak. Dia bila tahu orang tu kritik dengan cara yang tidak elok dan sebagainya, dia rasanya makin jauh lah. Walaupun dia tahu dia salah. Jadi nasihat-nasihat ni pun satu seni lah. Ya? Terus insya-Allah khair. InsyaAllah khair. Wal qudratu 'ala al muhajjah. Mana tadi hilang? Wal qudratu 'ala al muhajjati wal munaqashati huwa alladhi yumtadahu bihi fa firra minhum. Dan kemampuan kamu ni mana pelajar yang belajar dengan ulama usul tu, kemampuan kamu untuk berdebat, munaqashah, itu yang dipuji. Maka Imam Ghazali sebut fafirra minhum firaraka minal asad. Larilah kamu daripada mereka seperti mana kamu lari daripada asad. Sebab apa? Kalau duduk dekat, nanti sikap pun akan sama jadi macam mereka. Kita sok mau berkawan dengan orang yang suka berdebat ni. Kunut tak kena, hak ni tak kena. Berdebat sok mau. Tak? Akhir sekali kita pun jadi minat lagu tu. Kita tengok orang buat lain sikit daripada apa yang kita rasa, apa yang kita baca, kita pun kritik. Sedangkan itu ada hadis, ada dalil sekian. Tak, sekali malu kat diri kita sendirilah. Kalau kita terlalu gopoh dalam bab agama ni, takut malu kita balik. Agama ni bukan kita seorang je tahu, orang lain pun tahu juga. Wa alam anal mira'a sababul maqti inda Allah wa indal khalqi. Dan ketahui olehmu sesungguhnya al-mira' itu, jidal itu ialah sebab kepada kemarahan di sisi Tuhan dan juga kebencian di sisi makhluk. Satu lagi kita berhenti ya. Saya semayang dah. Semayang jamak. Al-khamis, perkara yang kelima yang dilarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, tazkiyatun nafs, menyucikan diri sendiri, memuji diri sendiri. Ya. Tu. Puji itu pula ala sabilil i'jab. Maknanya aku sekian, aku hafiz, aku tu. Kita puji tu disebabkan kita takjub dengan kebolehan kita. Orang lain tak macam aku. Orang lain nak hafal lambat. Orang lain nak faham agama lambat. Orang lain tak mengaji, aku mengaji. Orang lain duduk depan syekh sejam tidur, kita 3-4 jam pun tidak ada masalah depan masyayikh. Tak? Tu. Jadi kita puji diri kita tu disebabkan kita takjub dengan kebolehan kita, kelebihan yang kita ada. Yang itu dilarang. Adapun tazkiyatun nafs, puji diri sendiri atas alasan yang i'tiraf dengan nikmat Allah Ta'ala bagi, itu satu perkara yang baik. Sebab apa? At-tahadduts biha, menceritakan kebaikan yang telah berikan kepada kita, kepada manusia, itu dianggap sebagai syukur kepada kebaikan tersebut. Syukur nikmat. Tapi dengan syarat lah. Kita at-tahadduts bin ni'mah itu, niat dia ialah untuk bersyukur dan juga niat untuk orang lain ikut. Dan juga kita aman ke atas diri kita daripada fitnah. Tapi syaratnya sangat susah lah. Contohlah kita hafiz Quran dalam masa 1 tahun. Lepas tu kita ingat muka surat, nombor ayat boleh baca terbalik. Ataupun kita ni pelajar terbaik di Mesir sebagai contoh. Markah kita 90, 95, 90, 95, 98, 97. Area tu je. Sebelum ni tak pernah pelajar Mesir begitu. Jadi keputusan akhir mumtaz. Jadi kita puji diri kita dan kita sebut aku puji ni sebab nak bersyukur. Nak bagi orang lain pun ikut dengan kejayaan aku, dengan usaha aku. Tu. Dan juga untuk apa? Dalam masa yang sama aku ni aman daripada fitnah. Biasanya perkara ni susah. Sangat susah untuk dicapai lah. Ya? Boleh? Sebab tu Imam Khatib Syirabini pun sebut wasatru afdal. Kelebihan yang kamu ada tu, kalaulah kamu rasa nak beritahu sebab atas dasar tahadduts bin ni'mat, maulatnya kamu diam. Buat tak tahu je. Kelebihan yang taklah bagi kepada kamu, tak bercerita pada orang lain, kamu diam je. Itu yang lebih baik. Jadi tazkiyatun nafs kita sebut ada yang dicela, ada yang dipuji. Dan dicela bila kita cerita kebaikan kita, kita puji diri kita sebab kita takjub dengan kebolehan kita. Yang dikeji ialah apa?
yang dipuji ialah kita cerita kebaikan kita, kelebihan kita yang telah bagi kepada kita sebab atas dasar syukur nikmat. Supaya orang lain ikut kita. Usaha aku sehari 10 jam mengaji Quran sebab tu aku dapat macam ni. Jadi kita nak orang lain ikut supaya dapat macam apa yang kita dapat. Tak? Tu. Maka itu dipuji. Itu pun dengan syarat apa? Kita aman diri kita daripada apa? Daripada fitnah. Biasanya orang macam kita ni lah. Bila puji atas niat nak bersyukur, atas niat nak bagi orang lain ikut tak? Tapi lepas tu kita sendiri syok sendiri. Dia jadi, kemas aku ni. Ramai pula share status aku. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh sebab itulah Imam Al-Ghazali sebut wasatru afdal. Imam Asy-Syirbi ni sebut, maka kita tutup kebaikan kita tu, jangan bagi orang lain tahu, itu yang lebih comel, lebih molek. Biar Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Okey, terus baca balik atas. Imam Ghazali sebut perkara yang dilarang untuk kita bercakap ialah tazkiyatun nafs, memuji menyucikan diri sendiri. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan jangan kamu puji diri kamu sendiri kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih tahu tak daripada makhluknya siapakah yang lebih bertakwa. Boleh? Tu. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan kepada sebagian hukama kat sini makna dia apa dia? Atibbaul qulub, pakar-pakar bab hati, maknanya ulama-ulama tasawuf. Masridqul qabih, apakah kebenaran yang jahat, yang buruk, yang jelek? Kebenaran tapi jelek. Faqala sana'ul mar'i ala nafsih, pujian seorang manusia ke atas diri dia sendiri. Benda tu betul, benda tu benar, tapi dianggap sebagai kebenaran yang qabih, yang jelek. Fa iyyaka an tata'awwada dhalik, dan hati-hatilah kamu daripada biasakan perkara tersebut ke atas diri kamu. Wa alam, dan ketahuilah oleh kamu, anna dhalika yunqisu min qadrika inda an-nas wa yujibu maqtaka inda Allah Ta'ala. Ketahuilah oleh kamu, kamu memuji diri kamu sendiri itu menggugurkan nilai kamu di sisi pandang manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta an ta'rifa, ni cara kita nak tahu puji diri sendiri itu dicela. Kita puji diri kita sendiri, macam mana kita nak tahu ianya dicela oleh syarak ataupun ianya dianggap jelek, jijik? Maka Imam Ghazali sebut fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrik inda ghayrika fanzur ila aqranika idza asnau ala anfusihim bil fadli wal jah wal mal kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim wa yastathqiluhu tab'uka wa kaifa tadhummuhum alaihi idza faraqtahum fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsik yadhummunaka fi qulubihim nahajizan wa sayudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Mudah je Imam Ghazali sebut. Caranya ialah kamu tengok kawan-kawan kamu bila mana mereka puji diri mereka. Kita ada member, dia puji diri dia, aku ni bagus, aku ngapal Quran lancar, aku ni pandai cari duit, harta aku dalam bank 3-4 juta, aku ada bisnes, aku main saham, bini aku comel, aku nak kahwin bini ketiga dah, bini kedua, bini aku pertama aku tak tahu aku kahwin dengan dia. Cerita belakang kelebihan yang dia ada. Kita dengar, kita rasa mudah. Nyampah tak? Serabut kepala. Kita rasa menyampah, kita rasa benci. Tapi kita tak sebutlah benda tu depan dia. Kita diam. Depan dia kita senyum. Hadir, jamil, kuais anta, khair, ahsan. Depan dia tak. Tapi bila kita duduk belakang dia, kita maki dia, kita kata, mana kawan tu? Dia ingat dia seorang ada duit. Dia seorang ada kereta. Aku pun ada kereta Saga putih tu. Tak? Dia ingat dia seorang ada baju. Ni baju smart warna pink. Pinky. Kita akan hina dia. Dan begitulah perkara yang sama. Bila kita puji diri kita, kawan kita senyum. Masya Allah, tabarakallah. Anta ahsan nas, anta talib mujtahid, anta syekhuna, allamah, faqihuz zaman, muhaddithul asri. Puji depan kita. Bila kita puji diri kita, dia pun puji kita balik. Depan kita, dia puji tu. Dalam hati dia, dia dah maki dah. Nanti dia duduk belakang kita, dia bersembang kawan dia yang lain. Mana salah tu, qayam dia tu. Dia ingat dia seorang mengaji, orang lain tak mengaji. Dia ingat dia seorang ngerti baca kitab, orang lain tak ngerti baca kitab. Dia ingat dia seorang ngerti Arab. Daraba Zaidul Amrad.
Orang lain tak reti nak i'rab. Dia ingat dia seorang dia syekh. Dia ingat dia seorang padu, periksa apa semua. Orang akan maki kita. Jadi samalah. Boleh? Orang kawan kita puji dia sendiri, kita benci. Cuma kita zahirkan muka kita yang handsome ni, kita senyum depan dia. Nanti kita puji dia, kita maki dia belakang dia. Dia pun sama. Bila duduk depan kita, dia puji kita apa semua. Dan benda ni rasanya berlaku kepada diri kita semualah. Tak? Jadi jangan biasakanlah kita memuji diri kita sendiri. InsyaAllah. Cuma saya tambah sikit yang terakhir disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya'lam anna dhikral mar'i mahasina nafsi darban. Ketahui olehmu seseorang pemuda itu ataupun seorang manusia itu bila mana menyebut kebaikan dirinya, maka ianya terbagi pada dua. Madhmumun wa mahbub. Satu keadaan dipuji, satu keadaan dicela. Fal madhmumu an yadhkurahu lil iftikhar wa izhar lil irtifa' wa tamayyuzi 'ala al aqran wa shibhi dhalik. Yang dicela ialah dia zahirkan, dia cerita kelebihan diri dia itu untuk iftikhar, berbangga-bangga. Dan untuk menzahirkan aku ni lebih hebat daripada orang lain. Aku ni berbeza dengan orang lain. Orang lain level IQ dia setakat ni, aku level tinggi. Ya. Wal mahbubu adapun pujian seseorang itu kat atas diri dia sendiri dianggap satu perkara yang dipuji ialah an yakuna fi maslahah diniyah. Bila mana pada puji itu ada maslahat diniyah. Wadzalika bi an yakuna amira bi ma'ruf. Dia nak menyuruh kepada kebaikan, nak larang daripada kemungkaran. Dia itu sebagai orang yang menasihatkan, orang yang musyiran bi maslahah, orang yang mengajar ataupun sebagai orang pendidik, orang yang wa'idh ataupun orang yang nak mendamaikan dua golongan dan sebagainya lah. Tak, maka ketika itu tidak ada masalah. Dia cerita tu dengan tujuan apa? Dengan tujuan orang yang dengar nasihat aku terima nasihat aku. Tu je tujuan dia. Contoh macam dalam kitab kan dia sebut, apa yang aku tulis ini wallahi tidak ada dalam kitab yang lain. Tak, maka hafazlah dengan baik. Puji diri sendiri lah tu. Dia beritahu dalam kitab lain tak ada, cari tak ada. Aku pun baca dah tak ada. Yang ada dalam kitab aku, khulasah ni, faedah ni ada dalam kitab aku sahaja. Dia beritahu begitu, musannif beritahu begitu, bukan nak puji diri sendiri, tak. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah nak bagi tahu kamu wahai pembaca, ambil berat tentang poin ni. Sebab aku hidup lama, aku baca kitab banyak, kitab lain tak ada. Ini keluar daripada ijtihad aku sendiri yang aku rasa betul. Maka pegang elok-elok. Ataupun untuk guru kita lah, cerita pengalaman dia belajar. Dia belajar dulu susah payah, bangun malam, bangun pagi, ngabat. Lepas tu belajar dulu 2-3 jam untuk guru ni. Tak jemu, tak letih. Tak waktu panas, waktu sejuk apa semua. Dia cerita tu bukan nak cerita kelebihan dia saya saja, tak. Nak bagi tahu anak murid aku kat depan ni, yang sedang tidur ni, supaya contohi aku. Sebab apa? Kejayaan kamu akan capai dengan cara begitu, bukan dengan cara tidur dan berlengah-lengah. Kalau seorang tu puji diri dia dengan cara begitu, maka tidak ada masalah. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.